Kita tunggu Datuk Seri ya. Datuk Seri Boleh. find time. Pejabat pun dah tukar bendera tu okey tu. Dah sempoi dah tu. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Bayang Datuk Seri masih ada event pun keluar. Ya. Ah. Ni saya agak Datuk Seri bang. Okey. Pelayan kita Syafiq, awak take over. Datuk Seri bersama awak. Okay. TikTok, ni lah TikTok. Ni dah kuat lah, clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Datuk Seri. Sihat Datuk Seri. Ya, alhamdulillah. Nampaknya kalau tak silap kita agak lewat sikit dah. Ya, betul Datuk Seri. Tapi tak apa Datuk Seri, malam masih muda macam Datuk Seri juga yang masih muda. Ya. Saya insya-Allah kalau diizinkan Allah sentiasa sihat dan saya akan terus berinteraksi dengan rakyat Malaysia dan orang-orang muda semua. Ya. Datuk Seri, saya ada buat beberapa soalan lah. Kita nak terus ke macam mana? Ya, silakan teruskan. Okey Datuk Seri. Datuk Seri lahir pada 17 hari bulan 6 tahun 1951. Ini saja nak beritahu kot mereka nak pergi hantar kek kan nanti ya. Pengalaman politik Datuk Seri bermula sebagai ahli parlimen Harau pada tahun 1986 dan berakhir pada tahun 1995 dan kemudiannya bertanding adun tabung tulang pada tahun 1995 hingga 2008 dan kemudiannya 2013 kembali sebagai ahli parlimen Harau hingga sekarang. Jadi orang di Perlis ni, mereka beritahu saya lah. Mereka kata Datuk Seri ni kalau di Harau ni, kalau kata mendung di Harau tu ibarat bayang-bayang Datuk Seri yang melindungi Harau tu. Kalau kata pelangi di Harau tu ibarat senyuman dan kemesraan Datuk Seri di Harau. Dan matahari dan bulan tu ibarat pencahayaan yang Datuk Seri bagi di Harau ni. Jadi saya nak tanya, kenapa wujudnya satu penghormatan dan juga satu orang kata apa ni, kegaguman kepada orang Harau kepada Datuk Seri ni? Susah nak jawab tu sebab bagi saya tentang sejarah tu biar dia berlalu dengan sejarah. Tetapi yang saya pentingkan sekarang ni adalah perjuangan kita. Yang penting sebab janji kita ni supaya janji kita masa pilihan raya supaya wujud perpaduan ummah. Bermakna UMNO dan juga lain-lain pihak duduk di bawah satu bumbung penyatuan daripada perpecahan ya. Jadi saya terima kasihlah tentang tu, tapi tidaklah ada awan biru semua, tak ada lah. Cuma di Harau ni saya sudah lama dengan mereka dan saya berpendapat bahawa perjuangan belum berakhir bukan saja untuk di Harau tapi di seluruh Malaysia. Jadi itu sebab saya meneruskan meneruskan perjuangan ini untuk masa depan anak muda yang lebih cemerlang. Zaman saya dulu masa saya masuk universiti tahun 74, masa itu Perdana Menteri sekarang dah keluar, dia keluar universiti. Saya keluar 74 dulu. Masa itu saya dapat kerja sebelum dapat tahu keputusan universiti. Jadi pegawai sangkut lah, pegawai PKD sangkut, saya jadi pegawai custom ataupun AAC, Assistant Superintendent of Custom sangkut. Jadi kita dapat kerja sebelum result keluar. 6 bulan sebelum tu kita dah dapat kerja dan seterusnya kalau result dah keluar kita akan terus bekerja menjadi saya jadi pegawai PTD dan seterusnya. 86 saya berhenti bertanding pilihan raya sebagai ahli Parlimen Harau dan teruslah sejarah sampai hari ini. Tetapi sekarang ni saya melihat anak muda masa depan mereka harus diperjuangkan. Masa kami orang tak ramai. Jadi walaupun kami kadang-kadang tidak ada orang perjuangkan hal kami ini terbuka sangat, tetapi kita punya kehidupan lebih mudah kerana bila kita belajar di universiti berlulusan tinggi kita senang dapat kerja. Tetapi sekarang ni sampai keluar ada PhD pun tak nak kerja. Kemarin ada satu orang jumpa saya, dia ada PhD bahagian zoologi ya.
sudah umurnya sudah dia sudah berkahwin, umurnya sudah 34, 35 begitu, ada PhD. Tapi dia kerjanya jadi kerani di sebuah klinik dengan gaji 1,300. Ni PhD. Yang ni yang harus menjadi perjuangan kita untuk anak-anak muda. Biar dia keluar industri, dia dapat kerja. Biar kalau sebelum dia pergi industri, dia dapat kerja. Tetapi kita kena bagi mereka ni kemahiran. Maka kemahiran ini harus dipertingkatkan. Dan selepas itu, kita juga nak pastikan anak muda di samping berjaya dalam kerjaya, kita kena pastikan kita berada di bidang sukan yang lebih mencabar. Contohnya sekarang ni macam bola sebagai contohnya. Dan saya sebagai Presiden KOM dan juga Presiden Renang Malaysia, saya memberi perhatian supaya SEA Games nanti saya mendapat banyak pingat emas untuk renang dan juga untuk atletik KOM. So ini menjadi perjuangan saya supaya nasib anak muda diperjuangkan. Kalau tidak, dengan kata-kata retorik, saya tak mahu. Orang kata boleh kata retorik, oh kau akan memperjuangkan nasib orang muda. Perjuang apa? Buatlah. Jangan sebut berjuang saja. Saya juga benci orang kata, kita akan memperjuangkan nasib orang muda, masa depan orang muda. Buat sekarang. Wujudkan peluang pekerjaan. Nak wujud ke peluang pekerjaan, sekarang ni mereka dah berkuasa. Buatlah. Kan, masa saya ada kuasa, saya buat. Saya mengambil sebagai Menteri Besar Polis dulu, saya telah mewujudkan peluang pekerjaan yang cukup kurang masa itu dengan mewujudkan Taman Herba. Dan saya ambil 500 orang di kalangan asnaf PPRT untuk bekerja. Sampai sekarang, Taman Herba di Perlis masih ada. Dan pegawai di pejabat saya telah ditingkatkan kepada 250 orang untuk membolehkan mereka yang keluar SPM dan juga keluar industri itu ada tempat mereka bekerja. Jadi kita tak boleh membiarkan anak kita yang keluar pusat pengajian tinggi ataupun selepas APM, dia duduk menunggu apa yang ada kerja. Tak boleh. Kena bagi peluang pekerja yang tetap. Macam di Eropah, Switzerland. Anak, kalau bapaknya kerja syarikat Stabilo Boss tu ada 40,000 orang pekerjanya, Stabilo Boss. Bapaknya bekerja, tapi anaknya yang form 4 lebih kurang begitu, boleh menjadi apprentice kerja dengan bapaknya. Masa cuti sekolah dia terus kerja. Itu sebab kita susah nak dapat anak-anak di Switzerland sebagai contoh yang menganggur begitu. Dia terus dapat kerja, dapat allowance sebagai bekerja di kilang tu. Masa tu dia umur 16 tahun dah dibolehkan bekerja sementara. Jadi hak ini kena fikirkan, bukan buat ucapan retorik. Pergi majlis, kita akan wujudkan peluang pekerjaan anak muda. Tak, buat sekarang. Kalau kita nak turunkan harga telur, turun sekarang. Jangan pergi melawat negara sana, negara sini, masalah telur tak selesai. Kita nak perjuangkan hal negara ni, boleh. Alhamdulillah, perjuang. Tapi selesaikan masalah telur tu. Masalah ayam dulu. Telur dengan ayam tu dulu mencukupi. Sekarang tak cukup. Padahal rakyat Malaysia yang bertambah tu tak seberapa dibandingkan pengeluaran telur dan ayam tu memadai. Tapi kena buat satu lah. Retorik tu kena kurangkan sikit. Pada pandangan saya sekarang ni, masing-masing dah rakyat bagi peluang untuk pemerintah, buat kerja lah. Jangan cakap retorik lagi. Tapi saya sebagai check and balance di Parlimen, maka saya akan pastikan pada 13 hari bulan ni dan seterusnya, anda semua akan berjumpa saya di dalam TikTok, FB, Live dan seterusnya live daripada Parlimen untuk membicarakan sesuatu yang pada pandangan saya tidak perlu cakap lagi, buat. Kita nak dengar apa dia buat. Jangan pergi jadi menteri yang bila restoran mahal, jangan pergi makan restoran. Bila ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau gitu, ketua kampung saya pun lagi boleh cakap macam tu. Ketua kampung saya, kawan tanya, ni ayam tak cukup je mana? Tak payah makan ayam. Ketua kampung saya, boleh tak perlu ke menteri? Ini menteri gaji besar, lepas tu cakap retorik. Dan dia ni banyak pemurung lah. Dulu masa dia berkempen pilihan raya, dia hentam kerajaan dia tu. Dia kata ada syarikat kerajaan yang boleh turunkan harga barang. Sekarang dia menteri, buatlah turunkan harga barang. Tapi macam itulah kita dengar orang bersembang ni terlampau berlebihan. Yang saya sayang ni rugi. Tenaga kerja yang Malaysia yang begini banyak tidak dikembalikan. Padahal orang asing ada sini berjuta, bukan ratus ribu, berjuta orang asing ada di Malaysia. Yang berdaftar, tak berdaftar.
Yang sah tak sah. Yang daftar Sri, berjuta. Yang tak sah pun berjuta. Mereka boleh bekerja dan kaya raya. Itu sebab mereka tak nak balik ke negeri mereka. Seperti orang Rohingya, dia tak nak balik. Sebab di sini dia sudah ada kereta, ada van, niaga bandar dan sebagainya. Tok Sri, bila Ya. Datuk Sri cerita tadi tentang parlimen, sebenarnya saya susun soalan ni, ada banyak saya nak tanya, tapi Datuk Sri terus pergi ke parlimen, tak apa saya nak tanya. Tapi lagi saya nak tanya tentang politik sikit, boleh Tok Sri ya? Tapi saya nak pergi Boleh. pada parlimen dulu. 20 Datuk minit. Sri dalam kabinet bayangan Perikatan Nasional diletakkan untuk berhadapan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, berperang sebagai portfolio Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa. Jadi Parlimen Perang daripada Perikatan Nasional akan berperang dengan UMNO lah kali ni tak? Ya. Okey, saya nak tanya, apakah yang Datuk Seri nak bawa bagi tujuan kemajuan wilayah dan desa ni, dan Datuk Seri sendiri pernah jadi sebagai Menteri Wilayah yang hebat dan dahsyat sekali. Jadi apa yang Datuk Seri nak bawa agenda tu? Khususnya dalam bajet nanti kan? Ya, tapi kita akan, saya nak cakap tu. Tapi mendekkan cerita, saya kadang-kadang saya segan nak sebut nama, tak sebut nama, you dah sebut nama, you sebut kan. Dia ada pengalaman, saya ada pengalaman kan. Tapi saya ada pengalaman yang muda dan saya memang orang yang turun ke padang. Saya kalau kata sekiranya kita ini memerlukan seorang menteri memikir, bukan mengumumkan kelulusan. Ada satu kampung namanya Bakalalan di Sarawak kan. Tapi ada lagi satu kampung yang saya lupa namanya, yang penduduknya ada 250 orang. Dan mereka itu tidak ada kerja. Kebanyakannya orang tua-tua situ. Kita nak bina satu jalan yang harganya dekat 500 juta untuk bolehkan sampai kampung yang berkenaan. Saya kata kalau bina jalan sampai ke kampung berkenaan, apa dia orang dapat? Tapi kata kalau mereka ni penduduk 250,000, 250 orang, you bagi seorang sejuta, 250 juta. Biar dia datang duduk ke bandar yang terdekat seperti Sibu dan dia boleh kerja di bandar. Kalau kamu buat jalan ke sana, pertama bila kita buat jalan masuk ke hutan, yang rugi apa dia? Orang akan curi hutan, akhirnya hutan yang patut kita jaga sebab tanpa hutan, dunia ni akan jadi masalah besar lah kan. Hutan ni mengimbangkan cuaca dan sebagainya. Bila kita malah buat jalan, orang akan curi pokok, orang tebang pokok dan akhirnya kita akan kehilangan hutan. Lepas tu kita kata, alah hilang gajah tak apa. Tak, hutan diperlukan untuk mengimbangkan cuaca dan juga kemanusiaan. Jadi kalau kita nak buat jalan 500 juta, penduduk situ 250, jadi dia, saya pada pandangan saya, you pindah sini, bagi duit 100 juta. Semua jadi jutawan, 250 juta. Padahal nak buat jalan harga 500 juta. Saya kata ni benar-benar ni harus dipikirkan. Bukan kita retorik, kita akan bina jalan. Tak. Jalan itu bukan segala-galanya. Tetapi bagaimana peluang pekerjaan itu. Jadi yang itu kena fikir. Jadi sudah pasti Menteri Desa dan Wilayah Persekutuan yang dalam bayangan kita harap akan jadi kenyataan. Kenyataan lah kalau boleh tak terpanjang pun masa terdekat. Sebab saya rasa pembaharuan harus dibuat dengan melihat aspek peluang pekerjaan dan juga pendidikan. Pendidikan ni ialah kita kena ingat, pendidikan yang kita perkenalkan dulu, pendidikan sepanjang hayat. Seperti macam Korean Community tu, kalau ada orang kampung 10 orang nak belajar, katalah nak belajar bahasa ke, ataupun nak belajar buat roti. Saya suka, dulu saya menggalakkan orang belajar buat roti dan saya pun pandai buat roti. Buat croissant saya dah pandai buat. Jadi kalau roti korang bekerja, boleh ambil saya bekerja. Jadi kalau orang ada kemahiran, dia akan hidup, kehidupannya ada lebih bermakna lah. Jadi sebagai Menteri Shadow Cabinet yang telah diumumkan, saya memang mencari masa untuk berdepan dengan Presiden Presiden yang pada pandangan saya telah melelong daripada perjuangan parti berkenaan mau bekerjasama dengan PN, tapi dia tolak, dia lebih minat dengan DAP ya. Okey Dr. Seri. Sebelum tu saya nak clarify dulu, ramai orang nak naik ni, tapi sebenarnya saya bukan host, saya co-host. Saya masuk dalam Datuk Seri punya live
Jadi saya tak boleh himbat orang naik macam tu. Jadi apa jangan marah saya. Cik. Okey Datuk Seri, soalan berkaitan dengan kementerian juga ni sebab saya tahu masa pun dah lewat Datuk Seri ya. Okey, Datuk Seri pernah menjadi pengurusi Perbadanan Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Prima. Ya. Dan juga pengurusi Perbadanan Perumahan Negara, NAC. Begitu hebat dan dahsyatnya. Dan juga pernah menjadi Menteri Wilayah. Jadi isu yang terbaru ni berlakunya perdebatan yang amat dahsyat di antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga beberapa pimpinan kita berkaitan dengan Housing Development Board daripada Singapura, di mana kenyataan pertama daripada Nga Komeng mengatakan bahawa di dalam agenda awal ni dia telah pun mendapat kelulusan daripada kerajaan Singapura untuk bawa HDB masuk ke dalam kementerian. Kemudiannya kenyataan yang kedua, dia kata dia nak buat bengkel dan seminar bersama dengan HDB. Jadi sebagai perkongsian Datuk Seri, adakah agensi perumahan dalam negara kita ni sangat lemah sehingga kita terpaksa mendapatkan khidmat daripada luar, dan apakah komen Datuk Seri berkenaan dengan benda tu? Banyak juga orang buat kerja mengarut. Yang keduanya bergantung kepada sebuah negara seolahnya dia berkiblatkan negara itu. Kita lah parti tahu, parti dia memang ada hubungan dengan negara yang berkenaan. Tetapi saya kena ingat dari segi perumahan ni, dia tak perlu pergi sana. Yang perlu kita buat sekarang ni ialah bila nak buat satu perumahan, mengambil masa 2 tahun, 3 tahun perancangan. Lepas tu nak buat rumah. Jadi rumah akhirnya jadi mahal kerana orang menunggu. Kalau kita buat, yang paling penting buat syarat bahawa permohonan perancangan 3 bulan. Kemudian selepas itu dia boleh buat pelancaran dan mula jual rumah. Dalam masa 6 bulan dia sudah boleh memulakan buat rumah, dan rumah tu masih bertahan harga. Sekarang ni katalah rumah tu 200,000. Kita bayangkan benda ni kalau lagi 3 tahun, dia tak mampu buat harga tu lagi dah. Dia kena buat dan developer akan mati di tengah jalan. Kalau perancangan terlampau lama, dia akan mati di tengah jalan. Saya akan jarang di parlimen. Tapi malam ni saya umum dalam TikTok dulu. Saya akan jarangkan di parlimen. Di antara benda yang besar yang developer hadapi ialah development charge. Development charge ni dia kenakan untuk buat sesuatu pembangunan. Selalunya dalam bentuk 30% daripada nilai. Jadi pertama sekali perancangan lambat. Saya tak tahu macam mana jadi macam itu, dan saya masa di wilayah tu saya cuba sedaya upaya supaya perancangan tu jangan lama sangat. Kalau tidak mereka lama menunggu, kos akan meningkat. Perancangan dia kata semua sekali buat dalam masa 6 bulan. Lepas tu development charge itu ditiadakan untuk 2 tahun ni. Ekonomi meleset. Saya cadangkan semua kerajaan tempatan termasuk wilayah persekutuan kurangkan development charge. Mereka kata kalau kurang development charge, kami nanti tidak ada duit. Saya kata selama ini saya kata pembangunan di bandar dibantu dengan hebatnya oleh developer, oleh pemaju-pemaju perumahan. Jadi bagi peluang sekarang ni ekonomi tengah meleset. Kalau nak harga rumah tu kekal, pastikan mereka tak dikenakan development charge, ataupun kalau nak kenakan 5 ke 5% begitu cukup. Jangan sampai 30% dan lain-lain lagi. Jadi ini kerja menteri patut fikir yang tu. Bagaimana nak pastikan rumah dibuat dengan segera, harganya berkekalan, dan pastikan supaya development charge itu dikurang ataupun ditiadakan. Itu menteri patut buat. Bukan pergi Singapura sana sini. Kalau nak cari telur pergi India. Apa ni kerja? Saya rasa mereka dah makin mengarut. Tak perlukan pemikiran begitu hebat. Hanya pemikiran di sini cukup. Kalau dia boleh sebagai contoh. Ini dia patut kita buat. Bagi 3 bulan siap, 6 bulan. Ini kenapa mesti panjang tak sangka? Takkan nak kena fikir bagaimana tiang nak ditanam berapa panjang sampai berbulan-bulan. Ini teknikal benar ada. Everything computerized lah. Dengan izin. Tapi kalau kita biarkan, kita rugi. Kalau kita nak bantu developer, sebab kita perlukan developer, sebab kalau developer semua boycott kita buat rumah, habis kita. Ini yang menteri patut buat. Pastikan development charge, pastikan perancangan, pastikan pelaksanaan dibuat. Kalau kami memerintah, insya-Allah kami akan pastikan benda itu dilaksanakan dalam masa 6 bulan, dan kita kita mahu supaya developer meneruskan kerja mereka tanpa menunggu begitu lama. Saya tahu banyak developer betul-betul kesal dan termenung dalam hidup mereka kerana terpaksa menunggu begitu lama. Dan pihak
Saya rasa inilah masa pihak kerajaan, pegawai-pegawai semua bagi ruang untuk kita percepatkan proses tu. Dia boleh. Dulu masa saya jadi MB Polis, saya beritahu semua proses untuk membangunkan apa-apa bangunan dibuat dalam masa 3 bulan. Dan semua pelaksanaan dalam masa 6 bulan. Itu sebab saya menjemput orang supaya membina hotel di Polis. Tapi orang macam tak macam apa? Adalah sambutan seorang ya. Hak yang lain tak datang. Sekarang baru nampak hotel di Polis ni, dulu masa saya cakap tu pelancong dalam 200,000. Sekarang pelancongnya 1.2 juta. Di Polis kita buat homestay tempat hujung kampung pun habis. Tak boleh dapat. Ni ada kawan saya datang daripada Pahang, daripada Maran. Kita terpaksa bagi penginapan di apa? Di sekolah lah, sekolah. Tak ada pilihan. Sebab penginapan dah penuh dan bila orang datang dengan bas 40 orang dia nak duduk sekali tak dapat. Jadi homestay penuh, semua penuh. Permintaan hotel di antara yang tertinggi ialah di Perlis. Masa kita cakap lu orang tak percaya, tak alah Perlis macam tu macam ni. Tak. Semua ada masa depan. Datuk Seri, Ya. soalan pasal Housing Development Board Singapura ni selalunya berbangkit hujah yang dibawa oleh pihak daripada Pakatan Harapan. Mereka mengatakan bahawa Housing Development Board Singapura diiktiraf sebagai di antara nombor 2 yang terbaik di Singapura ni di antara nombor 2 yang terbaik di dunia dalam status kepemilikan rumah lah. Jadi dikatakan bahawa nak bawa mereka ni datang ni sebab di Malaysia ni kita ada masalah daripada sudut kepemilikan rumah. Maknanya rumah mampu milik ni kurang dan juga rumah yang dibina tu tidak mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia tu sendiri. Mungkin Datuk Seri ada pandangan Datuk Seri berkaitan dengan benda tu. Housing Development Board di Malaysia ni baru tubuh dan saya menjadi pengurusi yang pertama. Tapi lepas 3 bulan saya kena berhenti sebab jadi menteri lah. Jadi sebenarnya belum berfungsi lagi Housing Development Board tu. Yang ada cuma Prima. Tapi di samping Prima, kita ada pemaju lain di peringkat negeri dan sebagainya. Organiskan mereka ini dan lihat apa permasalahan mereka. Saya percaya kita boleh selesai masalah. You ambil daripada Singapura, daripada Holland semua tu, tak payah cakap lah. Buatlah, saya kata buatlah. Pergi nak buat consultation tu tidak ada masalah. Pergi berbincang, hantar pegawai pergi. Bukan umum kita nak ambil satu pemikiran luar. Malaysia dah cukup lah. Sebenarnya negara jiran tu kita tak perlu. Dia ada negara dia nak takbir. Kita takbir negara kita. Kenapa mesti isyak kita nak ambil orang luar ni, tak payah umum. Ini masalah saya kata. Retorik yang banyak sangat. Buatlah kerja. Tak payah umum-umum. Pergi buat kerja. Pergi Singapura dan nak belajar. Pergi Singapura, balik belajar. Bukan mengambil mereka masuk dalam kita punya housing Housing Development Board. Lembaga perumahan. Kita buatlah. Kita baru nak tubuh. Baru tubuh dan saya telah dilantik jadi pengurusi pertama dulu. Tapi belum buat mesyuarat. Baru buat petak, baru buat perancangan dan baru bentuk jawatankuasa. Jadi sekarang ni boleh, kalau tiada kita nak fikir nak ambil mana-mana pihak, kita boleh pergi jumpa, minta bertanya. Bukan mereka masuk dalam perancangan kita. Negara kita kena belajar sikitlah ada kerahsiaan yang hak negara kita. Tak boleh orang kacau. Tapi kalau kita nak bagi orang luar masuk, tak perlu. Tanpa mereka kita boleh bangun. Kita ada pengalaman dah membangunkan negara ni. Buat perumahan kita ada pengalaman. Tengok di Kuala Lumpur, kita ada pengalaman yang hebat untuk membangunkan Kuala Lumpur. Dari segi pembangunan, Kuala Lumpur adalah negara maju. Macam negara, sebab dia wilayah kan, dia wilayah yang maju. Jadi kita sudah ada contoh. Kenapa mesti umum nak ambil orang sana, nak ambil orang sini? Pemikiran saya adalah pemikiran yang mudah. Ini untuk rakyat Malaysia, ini cara pemikiran kita. Kalau kita buat hebat macam mana pun, orang kita pendapatan tak naik, macam mana nak beli rumah? Usaha dapatkan pendapatan yang tinggi sebab dia beli rumah. Bukan nak buat rumah yang besar, siapa nak beli? Makanya orang negara jiran yang banyak beli. Orang negara jiran pun banyak melabur di negara ini. Tapi bila mereka beli satu tempat, harga rumah tu akan jadi 2 kali ganda, lagi mahal. Jadi berpijaklah di bumi nyata, wahai Menteri. Dia saya rasa di antara orang yang kuat berretorik
Buat kerja lah. Tunjuk bukti kita ada boleh buat 20,000 rumah. Oh, hebat. Ya. Kita tekan Datuk nak Seri, orang masuk, tak habis. Datuk Seri, izinkan saya nak tanya saya nak tanya soalan politik sikit boleh tak? Parti lama Datuk Seri. Boleh ha? Tadi dia cakap politik ya tak? Ya, okey. Datuk Seri, pada 6 hari bulan Januari 2008, Jocelyn Tan daripada The Star ada menulis satu artikel yang bertajuk Too Many UMNO Tigers on the Headlock, ataupun terlalu ramai harimau UMNO di atas bukit. Dan di dalam artikel ni, Datuk Seri senyum tu rasa pernah baca tu. Dalam artikel ini dia menyebut bahawa salah seorangnya adalah Datuk Seri adalah seorang panglima perang UMNO yang duduk di sebelah utara dan mempunyai personaliti yang lebih baik. Saya nak tanya Datuk Seri, seorang panglima perang yang mempunyai personaliti yang baik dan disukai oleh semua orang, sebab apa UMNO ambil keputusan yang drastik dengan menggugurkan Datuk Seri dan memberi kesan dan impak yang besar kepada negeri Perlis itu sendiri? Saya rasa dia ambil pendekatan Singapura di Langgar Todak. Tahu? Budak cerdik, bunuh budak sebab apa? Budak dia nanti besar dia cerdik. Jadi macam ni lah. Orang yang jadi ada kekuatan dalam UMNO lah kan. Dia pecat macam tu ya. Dia buang, dia pecat. Sekarang ni macam tu juga. Untuk dia jadi presiden, bila saya cadangkan dia jadi presiden semua hidup, orang marah saya. Sekarang betul lah bang. Dia pecat ke orang, baik jadi presiden semua hidup, dah pecat orang. Sekarang ni dalam keadaan sekarang, dia akan jadi presiden sampai 12 tahun 8 bulan. Kalau kita nak kira lah kan, kita kira kita ni 5 tahun, 12 tahun 8 bulan dia boleh jadi presiden. Dia boleh jadi presiden 12 tahun 8 bulan, baik jadi presiden semua hidup. Sebab orang yang dihukum penjara semua hidup 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun 8 bulan, baik jadi presiden semua hidup, senang. Jadi tak payah fikir panjang. Tapi orang marah kat saya tak. Saya carang ikhlas. Dan betul-betul dia nak main tak dan semua orang tak payah lawan dia. Jadi biar dia jadi presiden semua hidup. Ada orang yang berani sikit-sikit lah kan, takut kena pecat. Dan jangan jadi pejuang lah. Beberapa orang sengaja kata kamu dah meluak dengan UMNO tak bertanding. Kalau meluak dengan UMNO, berarti awak seorang penakut. Ada 3 orang kata tak nak bertanding dah jawatan ni sebab meluak dengan UMNO. Ya, bukan dengan meluak. Hang penakut. Sebenarnya kalau seorang yang berani lawan, dia kena pecat lagi. Itu baru jadi hero. Ini mau duk tunggu I dah meluat dengan mana I tak nak bertanding. Awak pengecut lah. Kalau awak berani, kalau betul awak pejuang, awak tunggu di sana. Selamatkan UMNO. Jangan biar dia berleluasa macam tu. Dia berleluasa sebab hampa penakut. Kalau hampa berani, dia tak berani. Tapi saya dah masuk parti lain sekarang. Saya akan berdepan dengan dia di parlimen. Boleh sama pula. Kau tunggu bahagian kamu ya. Jangan tidak lari. Okey Datuk Seri. Okey, soalan terakhir. Kan kononnya nak jadi hero, pecat orang sana, pecat ini. Tak gentleman lah. Sampai berapa orang yang nak pecat. Ni bagi arah digantung lagi. Sebab ada hubungan dengan Syahidan. Orang yang komplain pula dilantik jadi pentadbir. Ni parti ni dah jadi mengarut. Kan, jadi kelang kabut. Kan, orang duk mai jumpa saya tiap-tiap hari nak minta keluar parti dan sebagainya. Jangan keluar, tunggu di sana. Kalau kamu pejuang, tunggu di sana. Parti itu bukan dia punya. Parti ni adalah rakyat Malaysia punya, saya kata. Okey Datuk Seri. Apa soalan yang terakhir daripada saya, mungkin saya nak buka kepada rakan-rakan. Yang ni soalan yang best lah Datuk Seri. Sebab apa saya kata Panglima atas bukit kan? Ya, Jocelyn lah. Dia dulu dia kata saya ni warlord di Perlis. Saya kata tidak ada masalah. Masing-masing ada jalan sendiri untuk mencapai matlamat. Jalan saya yang cukup mudah. Orang mungkin melihat saya ni manusia yang too simplis. Orang kata terlampau mudah. Ya memang saya mudah. Saya lebih mudah kalau berusaha dengan ramai. Macam saya jumpa Steven ke, siapa lagi ni? Siapa adik? Apa nama adik? Roket merah. Red. Jadi saya mudah. Saya kalau jumpa orang, kalau muka macam Steven, muka dia senyum 24 jam. Syok. Saya syok kawan dengan dia. Muka adik ni pun saya syok. Muka yang mak TikTok tak kira lah. Jadi saya mudah berkawan dengan orang. Datuk Seri sebut dua muka yang muka saya Datuk Seri. Muka you yang dah. Dia pun belum lagi. Ya. Yang Muhammad TikTok ni jadi orang yang mudah. Saya jumpa sekejap saya berkawan. Jadi
Bagi saya ialah perjuangan itu jangan terlampau orang susah nak fikir. Perjuangan ini mudah. Orang yang cerdik pun faham saya, orang yang mungkin teknologi tinggi pun faham saya. Tak ada masalah. Saya dapat PhD, saya dapat master, I got my master degree daripada Holland Kemudian saya dapat PhD dekat Tapi bila saya belajar tinggi mana pun, saya tak pernah tunjuk yang saya hebat, kena ikat kepala tak, saya orang mudah, simple. Saya asalnya orang miskin, keluarga termiskin di Taman Tulang. Saya sedar diri. Itu sebab kalau saya ada sikit apa-apa yang lebih dalam poket, saya bagikan kawan. Sebab apa? Bagi saya, mereka telah melalui satu kehidupan yang saya cukup teruk. You all tak pernah pergi sekolah jalan kaki dalam selut. Saya dalam Apa selut. nama, bila Datuk Seri sebut yang tu, boleh Datuk Seri, saya baru nak buat studio tapi barang studio tak apa nak lengkap lagi. Tak apa, nanti saya hantar dekat ni admin Datuk Seri. Okay, ya. Bukan Datuk Seri suka tolong orang, kena tolong saya juga. Sebab saya tiap-tiap hari berkempen untuk kemenangan kita ni. Saya ni tolong mudah-mudah ya. Gitu ya, saya bukan besar-besar. Tapi saya kalau jumpa orang tu, bagi saya bila saya tengok, saya tahu kehidupan sekarang susah. Walaupun keluarga tu mungkin keluarga sederhana, tapi bila dia masuk universiti, anak tu kan jadi susah. Sebab kos hidup yang tinggi. Itu sebab saya mudah-mudah kalah. Saya bukan kaya-kaya, saya tekat ada sedikit, ya saya tolong kawan. Tak adalah sampai Okey, apa nama soalan berkaitan dengan bangsa sikit. Datuk Seri, selain daripada Datuk Seri digelar sebagai Panglima Perang UMNO dan juga Walot, tapi saya malah nak sebut Walot tadi, Datuk Seri sendiri sebut, saya tak sebut. Dia sebut Walot lah, tapi saya nak sedap sikit bahasa tu kan. Datuk Seri antara orang yang daripada muda dikenali sebagai pemimpin radikal Melayu dan ekstrim Melayu. Setiap kali saya pun ada baca handset Parlimen untuk semak tadi, saya tengok Datuk Seri semangat mempertahankan bangsa Melayu tu tinggi. UMNO adalah pilihan Datuk Seri kerana ideologi parti sebut untuk membela bangsa Melayu. Dan berpuluh tahun Datuk Seri bersama dengan UMNO memperjuangkan kedudukan dan kepentingan orang Melayu, khususnya di seluruh Malaysia dan di Parlimen yang Datuk Seri menang. Sekarang rakyat dan orang ramai melihat bahawa perjuangan itu nampak agak tersasar sikit. Yang mana perjuangan ini dilihat sebagai perjuangan ikonisme untuk mempertahankan kedudukan dan kepentingan individu yang disebut. That's it. Jadi saya nak tanya, apakah perasaan Datuk Seri yang mana dengan semangat Melayu, dengan semangat Sumpah Melayu, dengan semangat Parti Keramat Orang Melayu yang telah berjuang hampir 3/4 daripada usia kot rasanya di dalam UMNO ini, dan kemudiannya dikeluarkan daripada UMNO. Dan adakah Datuk Seri merasakan UMNO ini masih lagi memperjuangkan dasar perjuangan Melayu itu ataupun kena tukar Sumpah Melayu pada Sumpah Zahid Hamidi? Sekarang ni kita kena ingat, bila perjuangan saya itu berdasarkan parti. Kawan-kawan kita daripada MCA, daripada Chinese, daripada Indian, MIC, kita bersama, kita tubuhkan Barisan Nasional. Tapi masing-masing memperjuangkan nasib bangsa. Bukan memperjuangkan bangsa, nasib bangsa. Mana kata orang Melayu, orang yang termiskin. Kemudian ada juga orang miskin di kalangan orang Cina dan juga orang India. Jadi kita memperjuangkan nasib bangsa di bawah konsep Barisan Nasional. Sebenarnya UMNO, MSC, MCA itu dah merupakan satu gabungan yang terbaik. Dan kita memperjuangkan nasib semua di bawah Barisan Nasional. Cukup baik. Masalah parti itu baik, tapi orang yang pimpin itu tak baik. Orang yang pimpin itu dah sampai ke peringkat mengarut. Bila orang nak tegur dia, pecat. Bila orang nak tegur dia, gantung. Macam isteri saya, ketua wanita ARAU dan juga ketua wanita polis. Dia tak buat apa pun. Dipecat terus. Sebab dia bini saya lah kot. Jadi ini dah jadi parti mengarut kerana dipimpin oleh orang yang mengarut. Parti itu bagus, tapi pemimpinnya mengarut. Jadi kalau dia nak cabar saya dalam ni kot payah kot, dia dah tidur sekarang. Kita baru hidup main TikTok. Kita cabar di Parlimen. Sila tunggu masa saya bocak, tunggu dan dengar apa saya nak kata. Saya nak tegur. Kalau macam ni, orang yang menggunakan parti untuk kepentingan diri, tak wajar. Tapi orang yang nak lawan dengan dia dalam UMNO tu, banyak yang sudah patah semangat. Tak ada, mereka tu pejuang. Ini pejuang. Tapi ada melak, nak berhenti. Itu bukan pejuang, penakut lah. Kalau pejuang tak lari,
Biar dipecat, itu baru pejuang. Ini tak dipecat, jaga. Ada satu orang dia digantung 6 tahun. I tetap akan perjuangkan parti yang berkenaan. Pejuang apa 6 tahun kena gantung? Habis 6 tahun dah umur hantu dah baru nak masuk UMNO balik, tak payah. Sekarang ni kena lawan supaya orang yang telah menyebabkan cacar merbau berlaku, lawanlah daripada dalam. Kalau Syahidah duduk dalam UMNO, sudah pasti dia akan pecat 10 kali saya. Saya tak bagi cam dia. Pasal saya rasa parti ni bukan dia punya. Parti ni adalah rakyat punya. Dia kata UMNO untuk Melayu. UMNO juga untuk orang Cina dan India sebab melalui UMNO tertubuhnya Barisan Nasional, itulah sebuah parti. Kerana ini adalah siasat politik untuk membolehkan kita memerintah. Jadi saya ni aktivis kepada sebuah parti. Lepas tu dia buang. Tak apalah dia buang. Dia baru masuk dia buang saya. Tak apalah dia buang, tak ada masalah. Buang-membuang bagi dia adat biasa. Saya sekarang dalam PN, sudah pasti dia akan bertarung dengan saya di beberapa negeri. Di Kedah, Kelantan, Terengganu dan di Selangor. Saya rasa medan yang terbaik untuk kita berhujah, berbahas di Selangor. Saya nak bagi tahu kami tetap dengan pendirian kami akan tawan Selangor. Kami akan tawan Negeri Sembilan dan kami akan tarung dengan hebat dan dahsyat di Pulau Pinang. Saya minta orang-orang bukan Melayu di Pulau Pinang menyokong kami dan kita akan memerintah dengan adil dan saksama. Tidak ada masalah. Datuk Seri, ramai pemerhati politik membuat andaian mengatakan bahawa tindakan Zahid Hamidi ini akan membawa di masa hadapan kecelakaan kepada parti Melayu yang lain. Kerana apabila Pakatan Harapan berjaya menguasai Sabah dan Sarawak dengan perjanjian-perjanjian yang tertentu, maka UMNO bersatu dan juga PAS tidak lagi diperlukan untuk membentuk kerajaan, di mana UMNO saja, Pakatan Harapan saja boleh mendapat 80 hingga ke 90 kursi dan disokong oleh Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan. Apakah pandangan Datuk Seri, dan jika berlaku keadaan itu, apa yang akan berlaku kepada Malaysia? You tengok dari segi angka, saya hafal benda ni. PA sekarang mendapat sokongan orang Melayu 11% lebih gitu. 11% ya. UMNO mendapat sokongan orang Melayu 30%. Tapi PN mendapat sokongan orang Melayu 69%. Kena ingat, kita tengok dari segi jumlah kursi lah, jumlah kursi. Saya dah kira dah jumlah kursi yang ada sekarang ni. Sebenarnya dari segi PN dan orang yang sama dengan PN boleh memerintah negara ini dengan aman dan damai. Kalau kita lihat berapa kursi Sabah, berapa kursi Sarawak, berapa kursi di Semenanjung, kita akan melihat. Tapi ini adalah yang saya tak boleh cakap, ni strategi politik. Tapi saya nak bagi tahu, nak buat apa pun, kita kena ingat jumlah kursi itu penting. Jangan fikir kita tak relevan. Tak relevan UMNO betul. UMNO sekarang dapat 26 kursi, campur dengan barisan jadi 30. Tapi UMNO, saya percaya, lihat keputusan pilihan raya, insya-Allah di Kedah, Kelantan, Terengganu, dia akan habis. Dia akan tewas lagi sekali di Selangor. Di Selangor pun BN tidak ada di Selangor lagi. Cuma di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan masih ada BN sebab kami belum panjangkan pengaruh kami di sana. Kami akan sampai ke sana. Johor, Melaka semua ni kita belum sampai. Kita belum memaparkan tokoh-tokoh hebat untuk menawan negeri berkenaan. Sebab anak-anak muda nak tengok tokoh. Dia pun nak tengok parti nombor 2, nombor 1 dia tengok tokoh. Jadi kalau tengok orang tu pejuang, dia akan menyokong. InsyaAllah saya akan berada di sana dengan hebat dan dahsyat. Saya akan juga membantu Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Yang paling penting bila PN memerintah, kita kena ingat bahawa kita akan memperjuangkan hala tuju masa depan orang muda, peluang pekerjaan dan juga pendidikan kepada mereka. Kita semua rakyat Malaysia, Sibun rakyat Malaysia, Rumi TikTok rakyat Malaysia. Apa ni adik ni? Red juga rakyat Malaysia. Kita ada Melayu, Cina, India, Siam. Paling orang Siam ramai dan India. Kita kena bentuk satu masyarakat yang bukan berretorik, tapi masyarakat yang memilih pemimpin untuk buat kerja. Saya rasa saya ada pengalaman buat kerja sebagai Menteri Besar dan juga sebagai Menteri. Dan saya percaya banyak benda-benda yang boleh kita selesaikan dengan cara yang baik. Yang paling penting ialah masa, tempoh. Kalau kita biar sesuatu perancangan itu mengambil masa, habis kita. Kalau pelaksanaan mengambil masa, habis. Yang paling penting perancangan
dan pelaksanaan itu mesti dibuat dengan cepat sebab rakyat umumnya meningkat tiap-tiap hari dan mereka memerlukan pembangunan untuk masa depan yang lebih cemerlang. Ya, setuju. Mungkin kawan-kawan lain boleh tanya. Ya, Datuk Seri. Datuk Seri, Ya? saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Datuk Seri, boleh izinkan saya panggil Datuk Uncle boleh tak? Uncle Boleh. Dan. Boleh ya? Alright. Ya. Saya memerhati Uncle seorang, kalau kita tengok fenomena PRU15 ni, Uncle ni kategori yang paling pelik lah. Kan? Sebab apa? Jentera-jentera undi, Uncle punya jentera undi turunkan bendera UMNO dulu. Kan? Sebab tak menyebab barisan, tak sokong apabila Uncle tak di pertandingan. Kan? Tetapi bila Uncle mendapat laluan daripada PAS, alhamdulillah saya tengok jentera-jentera tu kembali, orang kata ibarat tukar baju lah, membantu Uncle sampai menang. Kan? Jadi dekat sini saya melihat, saya sokonglah kenyataan Uncle tadi, di mana pertama orang akan tengok tokoh, iaitu tokoh berjuang, tokoh buat kerja instead of retorik. Kan? Saya orang Selangor. Saya yang viral buat kenyataan dulu kan pasal DAP. Ya. Jadi saya menengok melihatlah pemerhatian saya. Apabila seorang tokoh itu berjuang, dia berjuang, dia pada tiket diri dia tau. Maksudnya bila saya tengok Uncle, saya rasa Uncle ni lagi besar daripada UMNO masa tu. Tahu, sebab Uncle memang buat kerja. Jadi memang saya sokonglah orang buat kerja ni. Kan? Macam saya separuh usia saya ni, saya dengar pasal hari ini saya jadi Perdana Menteri, 24 jam minyak turun satu Malaysia. Serta merta dia kata kan. Sebab saya bukan ahli keadilan. Tapi saya dah bersama Perikatan Nasional lah. Kan? Alhamdulillah. Jadi Uncle, kalau didengarkan ayat itu dengan hantu, saya lagi takut ayat tu sekarang. Punya takut lah. Jadi itu pasal saya cakap dengan orang hari ni, anak muda lah kan. Saya ikut generasi belia lah kan. Sepatutnya kita menyokong orang yang buat kerja. Contoh macam saya kat negeri Selangor ni, 3 penggal lah. Bukan 22 bulan, 180 bulan lah ni. Kan? Kalau kat IOI depan ni, bak kata kawan saya banjir sajalah kalau hujan. Tak pernah tak banjir ya. Siapa cakap Selangor tak banjir dia lah. Kan? Itu kadang kalau orang cakap bagus, saya pun nak tanya mana bagusnya. Kan? Dia ada sibuk duduk atas pentas dia kita untung 100 bilion, 10 bilion. Kan? 1 bilion. Kan? Berbilion-bilion. Kan? Tapi itulah Uncle. Kan? Selangor ni takat tu je lah. Tak ubah-ubah lah. Kan? Itu yang saya memang menggesa lah anak-anak muda. Kan? Bangkitlah. Jangan tertidur dengan doktrin tu. Kan? Sebab kita nak cari pemimpin yang boleh buat kerja. InsyaAllah. Okey, yang pertama sekali orang turunkan bendera BN. Saya tak suruh dia orang turun. Saya bagi tahu saya ni ikut arahan parti. Presiden UMNO kata kita kenalah bentuk calon yang boleh menang. Saya bagi tahu dekat dia, saya calon boleh menang. Kena ambil saya. Ada dia ambil orang lain. Ambil orang lain kalah. Jadi saya tak bolehlah biarkan usaha saya semua ini untuk jadi calon yang boleh menang hilang macam tu saja. Saya kena bertanding lah dalam parti apa pun. Akhirnya rakyat bersetuju. Mereka dibentuk pemikiran mereka, calon yang boleh menang, calon yang boleh buat kerja, calon yang boleh membela rakyat. Jadi maka bila dia dengar saya tak diturun, dia orang buang bendera. Bila dengar nama saya masuk PN, dia orang mari sokong PN. Tapi saya kata jangan keluar UMNO. Duduk dalam parti perkenaan. Yang dipecat pada UMNO saya seorang ya. Tapi saya dapat undi majoriti 23,216 gitu. Jadi menunjukkan bahawa lebih daripada separuh yang menyokong saya tu bukan daripada dengan satu dah sekian banyak. Yang lebih daripada separuh ialah orang-orang UMNO yang menyokong. Jadi terima kasih. Kita akan bawa benda ni pergi Selangor. Selangor ni bukan mengumumkan untung 1 bilion. Tak. Selangor ni kena pastikan letakkan tanda aras bahawa keluarga di Selangor mesti berpendapatan 5,000 ke atas. Sebab dia negeri maju. Kan? Sebab Selangor ni dia untung bukan kerana Selangor pemerintahnya hebat. Sebab dia duduk dekat dengan Kuala Lumpur. Katalah ibu negara Putrajaya tu dipindah 5 tahun sekali dipindah. 5 tahun ni dipindah ke Perlis. Perlis jadi kaya. Dipindah pergi Sarawak. Sarawak kaya. Sabah kaya.
5 tahun sekali, Selangor tak ada chance-nya. Tapi sebab Putrajaya tak boleh bergerak duduk situ saja, banyak kalau negara lain dunia banyak dia ubah ibu negara, dia ubah 5 tahun, 10 tahun sekali dia ubah untuk memulihkan pembangunan di wujud di tempat berkenaan. Tapi Selangor ni tidak diubah ibu negara, akhirnya nilai tanah di Selangor meningkat. Pendapatan itu patutnya dijuruskan kepada rakyat dalam bentuk gaji minimum ataupun apa-apa saja untuk rakyat Selangor, supaya Selangor yang kaya itu rakyatnya kaya. Saya dulu pernah pegang Dewan Perniagaan Melayu. Saya kata Dewan tak perlu kaya. Yang perlu kaya ialah ahli-ahli Dewan. Di Selangor tak perlu kaya berlebihan. Yang perlu kaya rakyat dia. Dan ini akan menjadi perjuangan Perikatan Nasional untuk bertanding di Selangor. Dan kita tahu bahawa di mereka sudah memerintah 3 penggal, tak ada apa benda yang boleh dibawa. Malah di antara banjir yang paling teruk yang berlaku ialah di Selangor, di Kota Raja dan juga di Ulu Langat. Ulu Langat. Tapi Pucung pun sama. Penyelesaian yang boleh dibuat. Saya telah buat di Kuala Lumpur, tidak ada banjir kilat di Kuala Lumpur. Tapi bila saya berhenti jadi menteri, macam-macam jadilah. Dia orang tak ikut SOP yang kita tetapkan, bahawa kita akan dapat gambaran 2 hari lagi hujan. Kita gunakan jentera dan manusia sebab Jabatan Banjir itu tak boleh siap serta-merta. Jentera dan manusia boleh digerakkan untuk membantu banjir kilat di KL. Dia bukan juga Selangor. Kena fokus kita buat kerja. Bukan umum kita untung 1 bilion. Betul nak buat apa duit tu? Kita kena buat Yayasan Selangor ke, supaya rakyat semua orang Selangor, ahli-ahli Yayasan Selangor mendapat saham, katakan setahun RM5,000 dapat satu keluarga. Baru bagus. Ini umum kaya, tapi apa kita buat? Nak tunjuk bangga kita kaya, tapi rakyat bukan semua yang kaya. Jadi ini Perikatan Nasional akan pastikan bahawa Selangor akan berada lebih ke hadapan lagi. Bukan saja kaya, tapi rakyat kaya. InsyaAllah. Amin. Syaidan akan berada di sana yang hebat. Ya, Datuk Seri. Saya daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ya, Kevin. Okey, nak tanya Datuk Seri, pandangan Datuk Seri. Apakah pandangan Datuk Seri tentang kerajaan sekarang yang masih bersifat pembangkang, yang gagal memberi solusi kepada masalah rakyat dan sering mencipta persepsi dan fitnah untuk menjatuhkan pesaing politiknya? Ya, saya juga terima kasih. Saya nak umum di sini lah. Malah saya nak umum di Parlimen. Saya nak cakap di Parlimen. Tapi saya umum di sini. Bahawa konsep pembangkang tidak dipakai di banyak negara. Semua negara menggunakan perkataan oposisi. Sebenarnya oposisi yang disebut dalam perlembagaan itu adalah opposition. Tapi kita terjemahkan kepada pembangkang. Patutnya diterjemahkan. Indonesia ada nama oposisi. Dia opposition tu dia tulis C, oposisi. Jadi kalau oposisi dia bahasanya lebih lembut. Kalau pembangkang macam rebel, macam pemberontak semua kan. Jadi akhirnya berlakulah kononnya kerajaan dan pembangkang. Lepas tu cuba memperlekehkan pembangkang melalui beberapa tindakan yang mereka ambil. Jadi kalau tahu nak buat macam tu, tak payah wujud pembangkang. Satu kerajaan cukup. Ini kerajaan perpaduan. Tak perlu lagi ada pembangkang. Tukar nama, ubah peraturan Parlimen, peraturan mesyuarat Parlimen, peraturan mesyuarat boleh ubah. Hari Isnin, hari Selasa depan boleh ubah. Iaitu gunakan perkataan oposisi, bukan pembangkang. Sebab pembangkang macam rebel, pemberontak. Ini bukan pemberontak, ini ahli Parlimen. Di Indonesia 500 berapa ahli Parlimen. Semua dapat peruntukan sama. Semua tidak ada masa siapa saja memerintah dapat peruntukan. Ini di Malaysia kita lihat, kita masih belum dapat apa-apa berita berhubung dengan peruntukan. Yang tahun lepas dapat peruntukan, semua kerajaan dapat. Kami oposisi tidak dapat. Jadi tidak betul. Kalau saya kerajaan perpaduan, tidak ada pembangkang. Saya setuju dengan Kevin. Sekarang ni lebih merupakan retorik politik. Itu dah habis dah. Awak memerintah sekarang, kita bagi peluang memerintah. Buat kerja. Bukan pergi buat retorik politik. Lepas tu baki pihak oposisi. Apa ini? Kalau kita tak mau pembangkang, tutup. Parlimen ini dengan ini diisiakan tidak ada pembangkang lagi, tidak ada oposisi lagi. Kita ada satu kerajaan. Okey, no problem. Daripada kita bertengkar, yang rugi siapa? Rakyat. Kita cakap retorik sana, retorik sini. Mereka lupa mereka bukan lagi berpilihan raya. Sekarang memerintah. Diberi amanah. Sekarang orang Islam
diberi amanah. Awak pecah amanah tahu. Kalau awak tak buat kerja. Saya sekarang ni, saya dapat allowance ahli parlimen. Saya buat kerja sekarang ni, saya kira. Kalau saya tak buat kerja, kenapa saya mesti dapat allowance banyak ni? Saya kalau orang biasa pergi cangkul dapat banyak ni. Saya dapat banyak ni. Saya mesti bekerja. Itu sebab saya kerja sampai sekarang. Untuk bolehkan apa yang saya dapat itu halal untuk jadikan rezeki. Tapi saya tak pernah ambil lah. Saya wujudkan pegawai-pegawai untuk mereka berkhidmat dengan rakyat. Tapi saya setuju bahawa kerajaan sekarang tidak perlu lagi berretorik, buat kerja. Buat kerja, umumkan. Tapi jangan pergi maki oposisi sana, maki sini, ambil tindakan, bekukan akaun. Apa ni? Minta laluan. Tanya rugi rakyat. Kalau sekiranya terlampau banyak retorik, rakyat akan rugi. Kalau akhirnya rakyat kata pilihan raya ni sampai bila? Dah habis pilihan raya pun duk pilihan raya lagi. Cukup lah. Jadi Datuk Seri, mohon mencelah boleh Datuk Seri? last question TikTok lah, boleh tak? Boleh bukan. Apa saya nak tanya, Datuk Seri mengenali Perdana Menteri kita hari ini yang dipanggil sebagai PMX sejak daripada tahun 1982 dalam perjuangan sekali, betul Datuk Seri? Ya. Okey. Jadi sepanjang Datuk Seri bersama-sama dengan Anwar Ibrahim, apakah pandangan Datuk Seri daripada sudut dia nak mentadbir negara kita lagi 5 tahun ni? Anwar Ibrahim, dia kena ingat dia terlampau lama jadi oposisi kan. Jadi dia terlajak. Tapi sebenarnya sekarang dia jadi Perdana Menteri, bagi peluang. Kita sokong dia. Kami sokong. Tapi malang bagi Anwar ni sebab bila dia nanti kabinet, dia kena ikut kota parti. Parti sana 5 orang parti ni, akhirnya kita tak dapat kualiti menteri yang berkualiti. Anwar bagus tapi dikelilingi orang yang tak bagus. Orang yang banyak musuh kan. Dia musuh Anwar. Akhirnya Anwar banyak musuh. Dulu Anwar tak banyak musuh sebab dia ni pandai cakap kan. Tapi sekarang Anwar banyak musuh sebab dia dikelilingi oleh menteri-menteri penasihat yang banyak musuh. Dia orang tu pula musuh dia jadi musuh Anwar. Akhirnya Anwar ada banyak musuh. Anwar boleh mentadbir negara ini dengan syarat dia dikelilingi oleh orang-orang yang lebih kurang musuh. Tapi dia ada satu lagi pendekatan politik yang Anwar harus buat. Tak perlu lagi memikirkan kota parti itu tak perlu. Yang perlu memikirkan ialah bagaimana harus ditadbirkan negara. Kami sedang melihat beberapa formula yang kami akan cadangkan. InsyaAllah saya percaya akan jadi yang terbaik. Jadi kita kena pilih nak bekerjasama perpaduan ataupun nak berlawan. Kalau nak berlawan, kita berlawan, tidak ada masalah. Saya pun Allah bagi umur saya yang berakhir ini, sekarang-karangnya saya catat dalam sejarah hidup saya untuk mempertahankan keadilan dengan tidak membiarkan mana-mana pihak mengkocak-kacikkan kita. Ini kalau duduk dalam kerajaan, duduk fikir bagaimana nak berjatuh oposisi, buat apalah buat kerajaan. Fikirkan bagaimana nak selesaikan masalah rakyat. Terima kasih kepada semua orang. Saya minta maaf kerana terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan Datuk Seri, sebelum tu mohon mencela saat untuk meraihkan dan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami malam ni. Steven nak belanja pantun satu. Boleh Datuk Seri? Boleh. Tuan siap pantun ni cepat. Meraih undi di Tasik Junjung, singgah solat mohon keberkatan. Raja berdaulat, Islam dijunjung. Undilah kami gabungan perikatan. Perikatan Nasional lah. Terima kasih. Maksudnya Perikatan Nasional, gabungan Perikatan Nasional lah. Saya tak sempat buat pantun. Saya ni pakai pantun juga. Cuma saya kata buah selasih, terima kasih. Pokok kayu, thank you. Terima kasih. Datuk Seri. Datuk Seri, saya nak minta izin. Saya ucap terima kasih dan saya mohon maaf kerana terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau perlu masa parlimen bersidang ni, mungkin saya akan jumpa tiap-tiap malam semasa bersidang. Siang bersidang, malam kita bersidang TikTok. Boleh kita setiap hari kita akan buat untuk membolehkan orang yang menghadiri sidangan parlimen tu juga mendengar pandangan-pandangan lain. Sebab apa saya nak dengar juga pandangan untuk membolehkan saya cakap di parlimen. Apa saja masalah rakyat, ialah masalah saya. Rakyat boleh sampaikan kepada saya untuk saya sebarkan di parlimen. Terima kasih Yang Mohd TikTok. Thank you very much. Okay, Datuk Seri. Abang dapat nak
apa nama nak minta izin, saya nak download video ni letak kat YouTube ni. Dia dengan hebat dan dahsyatnya. Boleh? Alhamdulillah, Alhamdulillah, no problem. Boleh. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri. Assalamualaikum. Apa nama ni? Assalamualaikum Datuk Seri. Okay, assalamualaikum.